Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dengan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni aku akan share dengan korang pengalaman yang sama lagi dalam tajuk yang sama, bulan Ramadan. Tapi kali ni kisah dia kisah yang biasa-biasa sahaja, tak terlalu seram, tak terlalu klise sangat. Okay, sebelum aku nak share pengalaman aku yang itu, aku nak bagi tahu dulu, aku nak buat penjelasan lagi yang sekian kalinya, tak tahu yang kali keberapa. Okay, sebelum ni, video-video yang aku buat sebelum ni, aku rasalah mengikut apa yang aku cerita, aku tak ada mention persis nama siapa, kenalan aku daripada mana. So aku rasa majority daripada korang yang tengok video aku ni pun korang tak tahu kan siapa. Even kalau ada kawan aku di antara kalian ni yang tengok video aku ni pun korang tak tahu siapa dia, orang tu siapa dia. So aku tak mention. Jadi bila orang kata aku berkongsi cerita di khalayak ramai, dengan motif aku nak bagi tahu semua orang dan aku seolah-olah membuka aib orang, aku kata terus terang, aku tak setuju dengan perkataan tu. Bukan sebab aku ego, tapi bagi aku kena faham betul-betul istilah aib tu. Jangan main tembak je. Kau tak suka aku, kau tak perlu tengok channel aku. Jangan nak kecam-kecam sesuka hati. Kenapa kita kata dia aib? Sebab bila orang tahu sesuatu yang kita menceritakan kepada orang lain itu, siapakah orang yang kita ceritakan tu. Tapi aku dalam video-video aku tak mention. Ini bukan sebab aku melatah ke apa, cuma aku rasa macam tak berapa puas hati bila orang kata perkataan aku buka aib orang. Sedangkan niat aku buat video, aku share dengan korang ni, aku share pengalaman aku satu. And then ada benda-benda yang mungkin orang tak tahu. Mungkin orang yang tak pernah tahu pun ada manusia yang sebenarnya nampak baik tapi sebenarnya dia sebaliknya. So aku cerita tu based on pengalaman aku. Kalau aku pernah lalui, setidak-tidaknya aku tak nak orang lain lalui macam aku lalui. Setidak-tidaknya sebegitu. Kalau aku tak dapat bantu korang, walaupun aku hanya boleh nampak, aku tak boleh merawat, aku tak ada kelebihan apa-apa, at least korang boleh pelajari daripada pengalaman aku. Itu niat aku sebenarnya yang aku sampaikan cerita ni dekat video ni. Tapi bila orang kata aku punya cara salah sebab aku ni macam contoh nak aibkan beberapa pihak dan sebagainya, aku memang tak boleh terima sebab aku tak ada langsung sebesar zarah langsung niat untuk mengaibkan siapa-siapa. Sebab itu adalah pengalaman aku. Jadi aku tak boleh nak ubah pengalaman aku untuk puaskan hati orang lain. Sebab tu simple je. Tak suka jangan tengok. Apa yang aku jelaskan ni bukan sebab aku marah, tapi aku tak setuju dengan kata-kata sebegitu. Okay guys, back to the story. Kisah ni terjadi pada bulan Ramadan. Masa tu aku, kakak aku dengan seorang kawan aku ni, kita orang plan nak berbuka sama-sama. Tapi masa tu kita orang gamble. Kita orang tak ada pun plan macam satu tempat ni nak buka and then book awal-awal ke tak. Sebab kat area kita orang tak payah booking, melainkan weekend. So kedai-kedai banyak je kan, kosong apa semua. Jadi kita orang memang tak plan and keluar je. Tapi masa tu macam sebab kita tak tahu sangat nak decide kedai mana kita nak berbuka, just plan macam okay, why not kita pergi bazar and then kita buka kat taman. Macam tu. Padahal kejadian seperti itu tak terjadi pun dekat kawasan kita orang. Macam kalau berbuka kat taman ni, kalau ikut kan ada je kan kat beberapa negeri yang viral buku dia orang lepak kat taman ramai-ramai family apa semua kan. Tapi dekat kawasan rumah kita orang tu tak ada pun kes macam tu. So taman yang kita orang pergi tu hanya kita orang je yang berbuka kat situ. Before tu kita orang pergi bazar dulu. So masa pergi bazar tu carilah apa aku dapat nak berbuka apa semua kan. Masa tu pun dah lewat dah sebab aku balik kerja pukul berapa masa tu. Lepas tu kakak aku lagi. So kita orang memang lewat macam dalam pukul nak dekat pukul 5 lebih kot baru pergi bazar. Kelang kabut juga nak beli apa yang nak makan. Lepas tu kita orang balik dulu sebab kita orang nak ambil tikar rasanya. Yes. Lepas tu bila kita orang dah balik ambil tikar apa semua, pergilah dekat taman yang kita orang nak berbuka puasa tu. Jadi masa on the way nak pergi ke taman tu, kawasan taman ni aku tahu korang tahu kot dekat Tanah Rata taman permainan tu. Tapi before taman permainan tu kan ada padang sekolah kan, yang aku rasa aku pernah cerita kot kat video mana tentang padang sekolah tu. So masa tu korang boleh imagine tak, dah 6 lebih tau, dah memang nak dekat dengan berbuka. Kawasan gelap, sayur-sayur, lepas tu pokok-pokok rimbun apa semua kan. So masa tu pelbagai jemaah ada dekat area situ. Tetapi bezanya dia tidak menyerlah. Dia tidak menonjolkan diri dia di mana dia hanya duduk dekat setiap-setiap pokok yang ada. Lepas tu dekat tiang gol. Lepas tu kat situ ada tempat basketball if I'm not mistaken. So dia orang duduk dekat situ. Adalah sekelompok jemaah
jemaah tu duduk dekat situ. Masa tu kita orang dalam kereta lagi, and then park kat satu tempat, turun, kita orang bawa tikar dan makanan kita orang semua pergi kat taman tu. Jadi on the way tu, masa nak lalu tu ada satu sungai. Jadi ada jambatan lah, kita akan lalu kat situ. Masa aku lalu kat jambatan tu, aku ada terdengar bunyi macam orang mandi tau. Dia bunyi macam like kita ambil cebok tu, and then zero kan, bunyi psh, air jatuh tu kan. Lepas tu aku macam perhatikan macam tu. Aku just in time macam tu lah. Walaupun keadaan kat situ gelap, lampu-lampu taman kan ada. Jadi aku nampak kat situ macam ada budak kecil tau. Susuk budak kecil yang mungkin dalam 4-5 tahun macam tu kot. Badan dia lebih kurang macam tu kan. Dia orang berlari kat bawah jambatan. Mula-mula nampak kat tepi, lepas tu dia berlari kat bawah jambatan. So aku rasa memang betul lah, ini memang jelmaan lah. Mana mungkin lah ada anak orang mandi dekat sungai macam tu. Pula plus nak dekat berbuka puasa kan. So teruslah jalan, pergilah kat taman tu. Kita orang bentar tikar, lepas tu kita orang duduk. Mula-mula tu tak ada apa tau. Macam keadaan tu macam dia agak sedikit seram sebab terdedah dengan kawasan luar, pokok-pokok apa semua. Plus kau duduk kat situ waktu betul-betul nak dekat maghrib. Tetapi waktu tu tak ada lagi vibe-vibe yang macam gangguan apa semua tau. So aku macam chill je lah. So kakak aku dengan kawan aku ni pun okey je. Diorang ni jenis yang macam, diorang tahu aku nampak, tapi diorang tak ada macam berdiri. Macam kawan aku seorang ni pula, dia memang jenis berani juga. Maksudnya dia tak adalah macam sorry, tadi aku makan banyak. Okay, sambung balik. Lepas tu kawan aku ni, dia tak adalah jenis yang gelabah-gelabah, takut apa semua kan. So kita orang pun lepak sementara nak tunggu masa berbuka. Yang bestnya, masjid dekat Tanah Rata tu kan atas bukit tu, memang dekat. So kalau azan memang kita dengar langsung lah. Jadi mudah lah kan. So kita orang tunggu-tunggu semua. Lepas tu azan. Okay, masa azan ni, okay, ni aku akan ceritakan ni sambil aku menjawab satu soalan. Ada orang pernah tanya pasal azan Okey, begitu waktu azan je, yang ini terjadi di bulan puasa. Aku rasa dia lain sikit dengan hari-hari biasa sebab azan tu je, benda-benda tu kan dia tak berapa menonjol. Dia duduk dekat pokok-pokok. So, dia orang ni naik ke atas. Maksudnya dia kalau dia orang dekat pohon, macam mana batang pokok tu, dia boleh naik ke atas. So, bila dia naik ke atas tu, kita dah tak nampak jemaah tu. Aku tak tahu kalau orang lain, tapi macam aku memang dah tak nampak dah lepas dia naik ke atas tu. Jadi, masa keadaan benda tu tengah naik, aku tengah tengok. Dalam masa yang sama, aku tengah baca doa tau untuk berbuka puasa. So, bila aku ternampak tu, aku macam terkedu sebab biasanya dia tak macam tu. Kalau azan biasa, kalau macam hari-hari biasa bukan di bulan Ramadan, dia macam terbang-terbang yang kita tak nampak. Kita akan nampak kelibat dia. Tapi bukanlah bererti bila azan tu semua tu berlari mencana, ada yang menjerit, kesakitan semua. Tak, aku tak nampak jemaah seperti itu. Mungkin mata aku tidak diizinkan untuk nampak sebegitu je lah sebab kita hanya manusia biasa kan. Mana mungkin kita nampak betul-betul tertera macam mana rupa jin tu kan. Aku hanya nampak jemaah-jemaah. Jadi pelbagai jemaah yang aku nampak, aku pun tak tahu sebenarnya apa yang aku nampak tu adalah betul-betul rupa yang sebenarnya ataupun sebaliknya. Wallahualam. Cuma kalau hari biasa berbeza pada bulan Ramadan ni, kalau setiap kali azan dia akan berterabur tau. Dia macam berterabur tu bukanlah bererti dia berlari lepas tu macam kena bakar. Tak, dia macam berterabur so kau nampak sama-sama asap-asap hilang. Macam tu lah jemaah yang aku nampak kan. Lepas tu bulan puasa ni dia naik ke atas pokok. Jadi bila aku nampak perubahan tu, aku tahulah okey di bulan Ramadan ni dia lain jemaah dia. Bila hari biasa dia lain. Kat situlah aku macam tahu perbezaan tu kan. So dah settle semua, minum air apa semua, kita orang pun makan lah macam biasa, sambil makan sambil borak. And waktu tu kita orang kan selalu 4 orang tau. So ada seorang lagi kawan aku tu dia duduk dekat KL. Jadi kawan aku ni pun VC lah dia. Sambil tu kita borak-borak apa semua sambil makan. Bayangkan berbuka dekat taman gelap, kawasan keliling macam agak sunyi nak maghrib pula. Maghrib kan memang agak keras juga. Lepas tu aku pun tengah-tengah duduk makan-makan macam tu, aku dengarlah bunyi step tau. Macam nak kata kasut perempuan tak, tapi dia bunyi macam tumit kasut perempuan yang heels tu kan. Tetapi bunyi yang kuat, seolah-olah macam tapak yang pijak tu adalah tapak yang besar. So aku pun pandang ke belakang. Bila aku pandang ke belakang, aku nampak sekumpulan orang macam tengah berkawat tau. Dia nak kata orang pun tak juga sebab
rupa dia tu macam tak sempurna. Maksudnya ada yang tiada tangan, ada yang tiada kaki, ada yang kepala dia macam sengit. Macam tu. Tapi bukan macam cerita-cerita zombie yang macam dalam TV apa semua. Korang jangan imagine yang macam mengarut-ngarut sangat sebab itu dah jauh sangat. Cuma benda tu seram lah. Maksudnya kalau kata korang first time nampak, mungkin korang akan terkejut. Tapi pada aku, benda tu takut. Memang aku takut. Tapi sebab memang mata aku nampak kan. Jadi aku rasa, okay, ni ada gangguan ni. Hopefully dia tak datang kat kami lah kan. Sebab dia datang kat arah belakang tau. Jadi aku pun buat tak tahu. Kita keep on makan kan. Sambil borak dengan kawan. Konon macam nak tenangkan diri lah. Aku pun tak adalah macam gelabah. Sebab kalau aku gelabah, efek lah kat kawan dengan kakak aku kan. So duduk-duduk semua gelak-gelak dengan kawan yang kita orang VC tu. Lepas tu aku buat live. Aku buat live Facebook. Masa tu zaman aku aktif Facebook. Sekarang tak dah. So masa aku tengah aktif Facebook tu, aku memang suka buat live tau. So waktu aku buat live tu lah orang kata, okay, berbuka kat mana semua orang komen kan. And then ada satu daripada kawan aku, aku tak ingat tau nama dia sebab kawan kat Facebook kan random, macam ramai je yang tak kenal kan. Dia komen macam ni tau. Dia kata, siapa yang pakai baju komunis kat belakang tu? Macam tu lah. Komunis ke baju askar? Aku tak ingat dah apa ayat dia. Tapi dia tanya something like that. And aku macam shocking. Oh, maknanya termasuk lah kan dalam live tu. Tapi tak semua orang komen lah. Lepas tu adalah someone ni, dia macam pangkah budak tu yang macam seolah-olah macam dia reka cerita apa semua. And aku tak ada pun kata, nampak ke? Aku tak ada lah macam acah-acah macam tu kan. So bila aku baca komen ni, aku rasa macam, okay, maknanya mungkin ada orang yang nampak, ada orang yang tak nampak. Macam aku pernah explain kat korang lah, kalau benda-benda ni tak semua masuk dalam kamera. Dan korang tak boleh expect macam bila ada je benda tu and korang yakin benda tu ada, lepas tu nak suruh aku tengok, and then kalau aku kata tak ada, kata aku, tak, sebenarnya benda tu ada. Dia lain tau. Sebab pemandangan lain-lain berbeza. Even tu kalau korang nampak daripada depan pun, belum tentu sama. Sebab tu, kalau kawan-kawan yang mengaku nampak juga, aku payah nak cakap dia ni tipu ke betul. Sebab aku nampak, dia tak nampak. Sebab lain mata, lain pemandangan yang dia nampak tau. Jadi isu ni susah sikit untuk kita titik beratkan serius antara tipu dengan betul. Tapi bila dia komen macam tu, aku memang terkejut sebab benda yang sama kan aku nampak sebelum ni. Jadi aku rasa okay. After 4-5 minit macam tu aku live, dia dah tak komen tau. Asalnya lepas dia komen pasal komunis tu, aku tak notice apa-apa pun. So dia just komen macam tu. Aku macam malas layan kan. And then aku borak biasa je dengan kawan-kawan kat live tu. Lepas tu kita orang macam get ready nak blur dah kan. So kemas-kemas lah sebab tak syok lah maghrib kan. Lepas tu kita orang nak balik lah. Jadi masa tengah kemas-kemas tu semua kan, tiba-tiba kan dia muncul balik tau. Orang yang komen tu kan, dia muncul balik. Dia kata macam ni, ayat dia tak silap aku, itu benda apa yang dekat pokok tu kan? Seramnya. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak ingat sekiranya dia yang komen tu ada tengok aku punya YouTube sekarang ni. Dia tengok video ni. Sorry kalau salah sikit ayat, tapi lebih kurang macam tu lah soalan dia. Dia tanya macam ada benda dia nampak dekat pokok tu. Dia nampak macam benda tu terjuntai macam tu tapi menyeramkan. And aku still tak layan sebab aku rasa macam kalau aku layan kan berpanjangan kan. So aku buat macam biasa je. Lepas tu aku jalan. Lepas tu aku just tengok belakang. So tak ada apalah. Sebab ada daripada yang lain yang tengok live tu, dia komen kat situ. Dia cakap apa yang dia nampak tu betul ke? Ada yang tanya macam tu. Mungkin yang tanya betul ke tu, dia pernah tengok aku buat live sebelum ni, cerita kisah hantu-hantu juga. So mungkin dia tahulah aku ni nampak. Jadi bila dia komen macam tu, yang kawan tu tak balas. So aku pun cakap tak ada apalah. Aku macam tu je kan. Jadi masa kita orang jalan nak pergi tu, bunyi step yang macam tapak kaki besar tu makin kuat tau. Jadi waktu kita orang nak pergi kat jambatan tu dia punya bawah tu macam besi yang bunyi, memang bunyi lah kalau kita jalan kan. Even kita pakai kasut tubik tinggi ke kasut sneakers biasa ke, memang terdengar lah step by step tu kan. So waktu jalan tu kan, aku dengar makin kuat. Seolah-olah kan jambatan tu kan dia macam besi tau. Dia bawah tu dia besi lah. So kalau tapak kasut yang jenis orang kasut boot orang kawat tu kan, dia akan bunyi lain tau. Dia akan bunyi yang lain lah. Dia bukan macam bunyi kasut biasa kan. Aku dengar kuat. Lepas tu kan, belakang badan aku ni terus rasa meremang sampai ke atas ni tau. Aku dah rasa macam tak selesa. So, bila waktu dah jadi macam tu, aku tak adalah tengok belakang sebab aku pun takut lah kan. Kut-kut nanti aku pusing muka, dia terkejut betul-betul depan muka aku ke, dah pengsan pula satu hal pula kan. So, aku macam terdiam.
Lepas tu kakak aku cakap, cepatlah kan kakak aku macam tu. Lepas tu kita orang nak pergi kat kereta tu, memang terasa macam berat sangat. Dia macam ada magnet tau. Macam waktu aku jalan tu, kan aku dah rasa meremang. So aku rasa macam ada aura yang tarik aku. Seolah-olah macam magnet tarik ke belakang tau. Kau faham tak perasaan yang macam tu? Aku terasa macam aku ni macam ditarik macam tu. So aku macam tak nak pandang belakang. Tapi masa tu aku dah diam. Aku baca ayat kursi. Aku diam. Lepas tu aku tutup mata macam tu kan. Lepas tu tak ada berapa minit macam tu, kakak aku macam menjerit. Aku pun pergilah. Alhamdulillah masa tu aku okey je, tak ada masalah. Sampai kat kereta, kita orang letak barang apa semua. Aku dah naik kereta. Aku pun tengoklah dekat bahagian situ. Aku nak tengok jemaah Nabi yang macam tu kan. Sebab aku rasa macam aku tak pernah kena macam tu. So bila aku pandang tu kan, aku nampak dalam 4 ke 5 lebih kurang macam tu kiraan dia. Ada askar-askar ni, macam nampak yang tak ada rupa tadi tu kan. Ada satu tu kan dekat muka dia sebelah je. Yang sebelah lagi tu macam nampak tulang-tulang tengkorak. Aku memang terkejut tau masa tu. Jadi bila aku pandang, sebab kan tempat tu sebenarnya tempat aku selalu lalang. Kalau macam zaman sekolah dulu-dulu pun, aku rajin tunggu bapak aku kat situ. So jemaah seperti tu aku tak pernah nampak. Selalu aku nampak yang jenis macam budak kecil. Lepas tu adalah yang jenis makcik tua. Lepas tu ada jugalah pernah nampak yang jenis berkawat ni. Tetapi tu dekat padang sekolah, dekat taman ni tak ada tau. Tapi masa tu aku tengok, aku memang sangat terkejut. Sebab dia macam nampak jelas. Dia macam nak cakap, dia jelas dia tu macam, betul ke ni bulan Ramadan? Aku jadi macam tu tau. Sebab dia macam sesuatu yang mengejutkan. Jadi bila dah nampak macam tu, kereta pun dah gerak, kita orang pun berlalu. So ingatkan tak ada apa-apa lah lepas pada peristiwa tu kan. Lepas dah siap mandi, solat apa semua tu kan, aku nak turun kat kereta. Tak silap aku nak ambil barang macam tu lah. Jadi masa aku turun tu, rumah aku ni tingkat atas sekali tau, tingkat 4. So masa aku turun tu memang tak ada lift lah, turun tangga. Masa aku turun tu kan, aku terdengar lagi bunyi step tu. Aku dah rasa macam, pasal telinga aku ni kan, selalu benda tu tak berlarutan. Selalu terjadi kat kejadian kat tempat tu je. Lepas tu balik rumah dah tak ada apa-apa kan. Jadi aku macam, apa benda ni kan. So aku turun tu cepat-cepat, aku pergi kereta. Sampai aku kat kereta tu, masa aku dah buka pintu tu, tiba-tiba aku rasa macam ada orang tas aku dah belakang. Memang kuat sangat-sangat. Lepas tu bila aku pusing belakang, tak nampak apa-apa. Lepas tu aku dah rasa macam sejuk. Aku cepat-cepat nak naik lah. Jadi bila aku dah ambil barang, aku nak naik atas tu, masa tangga tingkat 2 tu, lampu dia memang rosak tau. Lampu kat kawasan perumahan aku tu lah. Dah lama tak repair. Jadi masa dekat tangga tu memang gelap. Aku nampak kelibat orang turun. Maksudnya aku dah naik dekat atas ni, kat bawah tu aku nampak kelibat orang turun. Dan kelibat orang turun tu kan, dia pakai macam topi yang tentera pakai tu tau. Topi yang tentera zaman dulu-dulu pakai, yang jenis macam helmet separuh tu kan. Yang warna macam hijau-hijau, lepas tu ada garis-garis kan. Lepas tu aku nampak macam tu, aku tengok. Lepas tu okay, aku pun macam intern macam tu, dia hilang tau. So aku pun naik atas. Bila aku step 3 ke atas naik macam tu, tiba-tiba daripada bawah tu kan, ada orang berlari naik atas. Tapi tak nampak apa-apa. Hanya bunyi tapak kaki sahaja. So aku macam terus terkejut. Sebab dia macam mengganggu tau. Kalau ikutkan, biasanya gangguan seperti itu jarang berlaku. Tapi ini daripada dekat luar sampai aku nak balik rumah. Lepas tu aku macam terfikir, benda apa yang tak kena kan? Kenapa dia kacau? Jadi bila dah sampai kat rumah tu, malam tu, aku pun mengaji kan. Lepas tu dah tunggu beberapa minit, lepas siap-siap semua, minum air, kejap-kejap nak tidur lah. Masa aku nak tidur, katil kita orang ni berdepan dengan meja makeup. Jadi meja makeup ni memang cermin. So masa tu lah, malam tu macam mana tak terjaga kan. Aku nak pergi tandas, aku rasa sakit perut aku memulas kan, sebab kita orang pergi bazar. So masa tu lah aku terjaga tu. Aku tengok cermin tu kan, aku ternampak rupa yang sama kat taman tadi, yang muka separuh macam tengkorak tu. Aku memang terkejut. Masa tu aku macam macam tu kan, sebab aku kan mama kan. Aku macam ni hilang. Lepas tu aku masuk tandas. Bila aku masuk tandas tu, lepas tu kat tandas aku pula, belah atas tu, dia ada shilling terbuka tau. Aku pernah cerita kot sebelum ni. Shilling tu memang orang pernah repair, lepas tu dia lupa nak tutup. Jadi waktu tu lah aku rasa macam ada benda pandang aku ke. Aku terasa tau, kita terasa macam meremang kat atas ni, macam ada something lah kat atas tu. Tapi aku tak tengok lah sebab aku takut kan. Masa tu lepas dah settle semua, kencing apa semua, okay, nak masuk tidur balik. Jadi waktu tu pintu beranda kat bilik aku ni, dia macam ada orang ketuk. Mula-mula bunyi gerung. Aku ingatkan angin lah, sebab selalunya memang angin kuat. Tiba-tiba bahagian tombol pintu tu dia macam macam tu 2 kali macam tu. Lepas tu senyap. Aku tengok je. Bila dah senyap tu, baru aku sambung tidur balik. Esok tu masa nak pergi kerja kot, tak silap aku perasan satu benda. Kasut aku pakai tu penuh dengan lecak. Mungkin lah aku rasa
tak tahulah aku tersalah pijak ke apa ke kan. Jadi disebabkan kotornya kasut aku bawa balik, aku bawa masuk rumah terus tau, aku tak letak luar kasut tu, and then aku tak cuci. Mungkin itu kesilapan aku. Jadi aku rasa disebabkan benda tu, kenapa aku yakin, sebab lepas pada aku dah balik kerja apa semua tu, aku basuh kasut tu, aku cuci. Lepas cuci tu Alhamdulillah tak ada gangguan apa-apa dah, mimpi pun tak, jemaah seperti itu pun aku dah tak nampak dah. Jadi apa yang aku nak sampaikan kat korang ni, aku rasa lah kan, kalau korang keluar pergi mana-mana, korang terpijak kat kawasan yang mungkin bagi korang tak ada apa-apa kan, tapi kasut korang tu maknanya meninggalkan kesan daripada sesuatu tempat yang korang pergi, yang korang mungkin tak pernah pergi sebelum ni, ataupun tempat-tempat yang tak sepatutnya korang pergi ke, ataupun tempat yang sunyi-sunyi, tempat-tempat yang orang kata berpotensi untuk ada penghuni ni. Better basuhlah kasut korang. Jangan biarkan macam aku, dah lah tak basuh, lepas tu bawa masuk dalam rumah kan. Itu kesilapan daripada akulah. Dan satu lagi nasihat aku, kalau macam satu tempat tu macam tak pernah ada orang buat sesuatu benda, contoh macam kita orang yang makan kat taman tu, sebenarnya sebelum ni tak ada orang buat macam tu, maghrib-maghrib buta makan kat taman macam tu, tak payahlah buat, tak payahlah mencetuskan sesuatu benda kalau kita pun jenis yang tak berapa nak berani kan. Aku bukanlah nak mengajar korang supaya takut dengan benda-benda macam ni, tidak sama sekali. Apa yang aku sampaikan ni mungkin sikit sebanyak ada betulnya, ada yang salah kan, tapi terpulang pada diri masing-masing. Bagi aku, kalau tempat tu tak biasa orang buat benda-benda macam tu, tak payahlah kita buat, sebab kita tak tahu kan kita duduk kat kawasan mana. Macam aku tu, aku nampak, so aku tahulah mungkin kesilapan aku kat situ. Jadi kalau yang tak nampak, kita tak tahu pun kita nak duduk kat mana-mana. Sebenarnya makan kat mana-mana tak ada jadi isu pun, okay? Kita tak perlu takut pun dengan benda-benda macam ni, gangguan-gangguan jin ni, sebab sialah dia orang pun Allah jadikan kan. Tetapi apa yang aku cuba nak sampaikan ni, kalau tempat tu bukan memang khusus untuk itu, seelok-eloknya janganlah kita nak cuba sesuatu yang baru, konon-kononnya macam kelainan daripada yang lain. Sebab orang kata apa, buang terbiat, macam tu kan dah mendapat, kira lebih kurang macam tu lah. Jadi apa yang aku buat ni jangan dicontohi. Itu yang aku nak sampaikan, okay? Apa-apa pun, setiap yang berlaku tu ada hikmahnya, dan setiap ujian kita berbeza. Kita tak boleh samakan antara aku, korang dan dia. Mungkin keberanian aku tak tahap tinggi, mungkin di antara korang ni yang banyak yang berani dan biasa taklah langgar je kat mana-mana. Itu terpulang, masing-masing ada cara hidup masing-masing. So apa yang aku sampaikan ni sekadar perkongsian. Sekiranya nak ikut nasihat aku, boleh ikut, tak nak ikut pun tak apa. Nak pergi mana-mana, terpulang risiko masing-masing kan. Itulah perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan apa perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.